Ke mana perginya jentera dan perisai Perdana Menteri? Sejak akhir-akhir ini, hampir tidak ada hari yang berlalu tanpa Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia tidak dihentam, tidak diserang dan tidak dibalun dalam pelbagai platform media sosial. Isu-isu semasa yang dijadikan modal menghentamnya datang silih berganti, seperti mana bertukarnya siang dengan malam, dan ia berlaku boleh dikatakan tanpa rehat sejak 6 bulan lalu. Ada saja isu ditimbulkan untuk menjadikannya sebagai sasaran dan kadang-kadang oleh kerana tiada benda baharu untuk dihentam, maka video-video lama beliau diulang siar semula, dicantum dengan ucapan semasa untuk memperlihatkan seolah-olah Anwar mempunyai dua wajah yang berbeza, dulu cakap lain tapi kini buat lain bila sudah beroleh kuasa. Kalau mahu dihitung, terlalu banyak sebenarnya isu yang dijajak dan diguna untuk menyerang beliau sejak tertubuhnya kerajaan perpaduan. Dalam semua isu yang menjadikan Perdana Menteri sebagai sasaran itu, boleh dikatakan 80% daripadanya terus bergentayangan sebagai modal perbualan ramai dan meresap menjadi makanan fikiran rakyat tanpa ada penafian, serangan balas, jawapan serta penjelasan yang meyakinkan. Kerap kali pula setelah beberapa hari berlalu, akhirnya Anwar sendiri yang terpaksa tampil membela dirinya. Atas segala serangan itu, persis dirinya seorang kena tuduh di mahkamah yang tidak mampu membayar yuran peguam bagi membela diri. Soalnya di mana segala macam jentera di sekeliling Anwar yang sepatutnya menjadi perisai utama kepadanya. Meskipun banyak pihak lain yang turut berperanan membela dan mempertahankan Perdana Menteri seperti pemimpin parti dan para menteri, tetapi tumpuan khusus dalam hal ini tentunya JCOM, Unit Media PMO serta Kementerian Komunikasi dan Digital KKD yang diketuai menterinya YB Fahmi Fadzil. Di mana JCOM, di mana Unit Media PMO dan di mana pula Fahmi Fadzil yang mengotai Kementerian Komunikasi dan Digital yang kabarnya sejak Ramadan lalu telah mengumpulkan ratusan laskar maya untuk menunjukkan kekuatan menangkis serangan di pelbagai platform media sosial. Selain atas kapasitinya sebagai menteri, juga seharusnya mampu menangani isu-isu yang dikaitkan dengan Anwar melalui saluran media cetak dan elektronik. Kenapa sejak kebelakangan ini semakin Anwar dihentam dan dibalun, semakin sunyi sepi dan seolah-olah tidak berperanan semua jentera ini? Peranan JCOM mula menjadi bualan ramai sebaik saja Profesor Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof, bekas pensyarah UKM, dilantik sebagai ketua pengarah jabatan itu yang ketika era BN dulu dikenali sebagai JASA. JCOM dilihat seperti hilang punca dan tidak mampu berperanan dengan sebaiknya dalam menjawab segala serangan itu, sehingga ia menjadi kritikan yang bukan lagi rahsia baik dalam PH atau mereka yang dekat dengan Anwar itu sendiri. JCOM sebaliknya kebelakangan ini hanya sibuk berkelana dari universiti ke universiti untuk mempromosi dan memberi kefahaman mengenai Malaysia Madani, tetapi dalam masa yang sama membiarkan Anwar seperti pahlawan tanpa tentera yang tidak dilindungi dan tidak diserang balas apabila ditembak musuh. Sememangnya memasar dan memberi kefahaman mengenai Malaysia Madani dan dasar-dasar kerajaan yang lain adalah penting, tetapi JCOM juga tidak boleh lari daripada peranan membela, mempertahan dan menangkis serangan terhadap Perdana Menteri. Tidak guna Malaysia Madani misalnya dipromosi ke sana sini, tetapi pada masa yang sama Anwar selaku Perdana Menteri dilihat lunyai dibelasah dan dibalun tanpa pembelaan. Prinsip mudahnya ialah mempertahankan Perdana Menteri adalah juga mempertahankan kerajaan, dan mempertahankan kerajaan tidak akan bermakna tanpa Perdana Menteri juga dipertahankan. Kementerian Komunikasi dan Digital pula tidak usahlah lagi berwatak kebudak-budakan dengan berbasikal di dalam pejabat dan memuat naik video aksi seperti itu di media sosial. Maaf cakap, Fahmi Fadzil wajib memastikan beliau mempunyai pasukan laskar maya yang cekap, mahir dan berkemampuan, bahkan sepatutnya sudah pun berperanan ketika ini. Persoalannya, siapa di antara JCOM, Unit Media PMO dan KKD yang lebih penting dan utama dalam mempertahankan Perdana Menteri? Sebelum kita mahu jawapannya, setelah 6 bulan kerajaan perpaduan ini terbentuk, pernahkah ketiga-tiga entiti itu mengadakan mesyuarat bersama untuk menyelaras tugas dan mempererat kerjasama sesama mereka?